أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله استغفر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mulakan majlis ilmu kita pada malam ni, sama-sama kita buka dengan baca Ummul Kitab Linnabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang saya hormati pengurusi Masjid Rawdatul Jannah Taman Damai Jaya serta aljatan kuasanya, yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajjah, Tuan-Tuan, Puan-Puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni tuan-tuan kita dapat bertemu, kita dapat bersua kembali dalam membicarakan kitab Khilafiyah Persoalan dan Penjelasan di muka surat 13 ya. Di muka surat 13 berkaitan tajuk perakuan Al-Quran tentang bid'ah hasanah ya. Kita sambung lagi berkaitan tentang masalah ini. Apakah ada dalam Al-Quran yang memperakui bid'ah hasanah ataupun bid'ah yang baik? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a fi daraini. Apakah ada dalam Al-Quran yang memperakui bid'ah yang baik? Ya, jawapannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsas tentang satu asar, yakni sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in sama ada ucapan atau perbuatan, iaitu yang dipanggil asar.
Daripada Abu Umamah Al-Bahili katanya, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan kepada kamu puasa Ramadan. Dia tidak memfardukan kepada kamu beribadah pada malam harinya, yakni dengan salat tarawih berjamaah. Beribadah pada malam hari itu adalah perkara baru yang kamu ada-adakan. Ini pada siri yang lepas saya dah jelaskan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cuma saya ulang ni tuan-tuan, dia punya teksnya. Oleh itu hendaklah bertekun dan berterusan mengerjakannya. Ini kerana ada manusia dari kalangan Bani Israel yang telah mencipta satu bid'ah. Lantaran itu Allah Ta'ala mencela mereka apabila mereka meninggalkannya. Inilah dia dalil yang membuktikan bahawa dalam Al-Quran ada menyatakan bid'ah yang baik. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah sebut sesuatu perkara itu perlu diteliti secara cermat. Jangan apa kata orang tu terus buat tuduhan. Buat tuduhan perkara tersebut tak boleh dilakukan, tidak boleh beramal. Sebab kenapa? Atas alasan Nabi tak buat. Jadi apa dalil ni tuan-tuan? Dalam surah Al-Hadid, kita berhenti pada siri yang lepas, firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Surah Al-Hadid ayat 27. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Maksudnya tuan-tuan, suratul Hadid ayat 27 memberi maksud dan perbuatan mereka beribadah secara rahbaniyah. Ini tuan-tuan, ini di kalangan masyarakat Bani Israel. Mereka mencipta suatu bid'ah yang dipanggil apa? Rahbaniyah. Rahbaniyah mereka ni maksudnya apa tuan-tuan? Perbuatan mereka beribadah secara rahbaniyah ni memberi maksud apa? Mereka beribadah semata-mata tanpa memikirkan tentang kehidupan sebagai suami isteri. Maknanya tidak memikirkan tentang perkahwinan. Itu maksudnya rahbaniyah. Dicipta tuan-tuan suatu benda yang baru di kalangan Bani Israel, tak mau kahwin. Kenapa tak nak kahwin? Nak ibadah saja. Siangnya ibadah, malamnya ibadah. Kita yang dah kahwin ni kadang-kadang fikir lagi nak kahwin lagi. Minta maaf. Cuma tak ada berani je tuan-tuan. Minta maaf kaum-kaum ibu. Sebab ada sahabat saya tuan-tuan, dia tu ada 3 T. Tapi sahabat saya orang lagi tu ada 4 T. Agak 3 T tu apa tuan-tuan? Tanya si Syam. 3 T tahu tuan-tuan apa? Imam Narawi tahu? Tak tahu. Tak tahu, saya kena beritahu lah. 3 T tu tuan-tuan maksudnya apa? Tak teringin. Tak teringin, takut. Kerana takut tuan-tuan. Teringin tapi takut. Tu dia. Teringin tapi takut. Itu dia panggilkan 3 T. Tapi sahabat saya 4 T ni tuan-tuan memberi maksud apa? Tak teringin tapi terjadi. Itu yang luar biasa tuan-tuan. Itu yang luar biasa. Tak teringin tapi terjadi. Betul tuan-tuan, isterinya lebih seorang. Memang saya tak teringin ustaz, tapi dapat juga. Tapi kawan saya yang seorang lagi teringin tapi tak boleh, sebab takut tuan-tuan. Jadi masyarakat Bani Israel, mereka mencipta ni suatu perkara baru. Mereka tak nak kahwin, nak ibadah je. Malam sembahyang, siang sembahyang, tak fikir lain. Itu saja ciptaan mereka, rekaan mereka. Tapi tuan-tuan, merekalah saja yang mengadakan, dan merekanya kami tidak mewajibkan ke atas mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tak wajibkan pun perkara tersebut. Kamu cipta,
Tak nak kahwin, nak ibadah. Adakah Allah Ta'ala mewajibkan kamu beribadah 24 jam? Tidak. Tapi mereka mencipta. Ini bukti dia. Kerana tujuan mereka apa? Mencari keredaan Allah Ta'ala. Dalam pada itu, mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajibnya. Inilah bukti bahawa dalam Al-Quran ada menceritakan tentang bid'ah yang baik. Tuan-tuan kalau nak buat boleh tak? Boleh. Aku tak nak kahwin lah. Kalau kahwin ni nanti tak boleh nak ibadah. Tapi sedangkan tuan-tuan, perkahwinan itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah merupakan sunnah Nabi, jadi jangan tak kahwin. Nikahlah. Cari pasangan yang baik, yang sesuai, yang sekupu. Janganlah cari pasangan yang tak sekupu, tuan-tuan. Contoh, isterinya sangat kaya, dia tu miskin, tuan-tuan. Payah, tuan-tuan. Tu yang dipanggil tak sekupu. Jadi kupu-kupu akhirnya, tuan-tuan. Seorang ke utara, seorang ke selatan. Kesian dia. Imam Ad-Daruqutni mengatakan periwayatannya boleh diambil kira kefahaman yang dipetik oleh Abu Umamah Al-Bahili berdasarkan ayat Al-Quran terbabit adalah sahih, betul. Ini kerana ayat terbabit bukan mencela golongan manusia itu, yakni dari Bani Israel. Allah Ta'ala tak cela pun. Tapi nak cerita, tuan-tuan, cuma mereka saja yang melanggar. Mereka melanggar perjanjian mereka itu. Macam kita lah, tuan-tuan. Kalau kita mewajibkan suatu benda tu, kita kena betul-betul lah buat. Contohlah, tuan-tuan, ada orang mewajibkan diri dia itu untuk mewakafkan diri dia untuk masjid, tuan-tuan. Ada. Saya pernah, tuan-tuan, mendengar satu ceramah, tuan-tuan. Seorang Bilal. Ini berlaku salah sebuah di negara kita. Salah sebuah negeri di dalam negara kita. 52 tahun berkhidmat dengan masjid. Sebagai apa? Sebagai Bilal. 52 tahun, tuan-tuan. Lama tu. Haji Roslan berapa lama jadi pengurusi? Dia mewakafkan diri dia untuk masjid, tuan-tuan. Masya Allah, memang luar biasa. Diceritakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap waktu dia awal datang ke masjid 2 jam. Contohlah, nak masuk waktu maghrib, pukul 5 dia dah ada, tuan-tuan. Pukul 5 dia dah ada lah. Dia buat apa? 1 jam dia bersihkan masjid. 1 jam dia bersihkan masjid. Walaupun di masjid tu ada noja, tak apalah. Dia memang mewakafkan diri dia untuk khidmat di masjid. Walaupun dia dapat gaji, tuan-tuan, sebagai Bilal, tapi dia tak nak kira itulah. Ada setengah-setengah Bilal, tuan-tuan, dia azan dia. Dah habis azan, dia balik rumah. Orang tanya, kenapa? Aku kerjanya azan saja, Bilal. Masya Allah, ada berlaku, tuan-tuan. Dia tak ngam dengan imam, tuan-tuan. Dia qomat, dia tinggalkan. Tu berat, tuan-tuan. Berat Bilal macam tu. Tapi bila kat sini, alhamdulillah, dia sampai selesai, tuan-tuan. Jadi apa yang dia buat? 1 jam sebelum dia azan, tuan-tuan, dia pastikan masjid dalam keadaan bersih. Kapetnya, ada sejadahnya, bersih. Dia tanya, Ji, kenapa bersihkan? Kan ada noja. Tak apa, noja-noja lah. Tengok orang, tuan-tuan, mewakafkan diri dia untuk masjid. Setelah selesai 1 jam, tuan-tuan, peruntukan dia tu, 1 jam lagi dia buat apa? Dia solat sunat, kemudian dia baca Al-Quran. Tiap-tiap 5 waktu, tuan-tuan. Maknanya dia berada di masjid berapa jam, tuan-tuan?
10 jam tuan-tuan. Kalau subuh 2 jam dah ada tuan-tuan. Katakan subuh pukul 5.46 pagi. Ya, pukul 4 dah ada tuan-tuan. Kita pukul 4 masih ngorok. Masih seronok tidur. Itu kita tuan-tuan. Tapi Pak Bilal ni masya-Allah 10 jam setiap hari tuan-tuan, dia memperuntukkan masanya di dalam masjid. Macam kita tengok tuan-tuan, masa kita buat ibadah haji tuan-tuan, orang yang kerja sebagai cleaner di dalam Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi, tengok berapa lama tuan di dalam masjid. Berapa lama dalam masjid. Allahu Akbar. Cemburu tuan-tuan saya ni. Tengok orang ni saya cemburu. Masya-Allah. Ya, satu ketika saya tanya tuan-tuan, tanya dia, "Ta'al ya habibi." Dia pakai ayalah tangan, panggil dia. Sini kejap. Sini kejap. Rupanya saya panggil tuan-tuan, rupanya orang Indonesia. Ya, kenapa Pak? Aku bukan bapa engkau, tapi dia panggil bapa tuan-tuan, itu tanda penghormatan. Jangan salah makna tuan-tuan. Jangan salah maksud. Itu budaya dalam masyarakat mereka, panggilan tuan-tuan. Ya. Jadi kenapa Pak? Saya tanya. Abang kerja di sini berapa lama? Dah setahun, dia kata. Masya-Allah. Kerjanya mudah tuan-tuan, susun Quran tuan-tuan, lap Quran, susun Quran. Itu je rutin dia. Masa je saya kata tak balik rumah, tak adalah. Saya sentiasa berada di Masjidil Haram. Tidur pun di Masjidil Haram. Duduk tuan-tuan, kita masya-Allah. Ya. Habis-habis ibadah balik hotel tidur. Kadang-kadang lagi setengah jam tuan-tuan, barulah sibuk nak pergi Masjidil Haram. Tapi jangan buat kerja masa musim haji. Memang tak ada can nak masuk dalam. Tuan-tuan, kalau yang belum lagi menunaikan ibadah haji, jangan ikut perangai macam dekat Malaysia. Ya. Tak apa, setengah jam lagi nak masuk waktu isyak, kita pergilah. Tak masuklah tuan-tuan. Tengok saja dekat luar tu. Ya. Kami nak sembahyang subuh, ya. Sembahyang subuh tuan-tuan, 2 jam dah keluar dah sebelum subuh. Itu pun berebut-rebut. Masya-Allah, ini pengalaman tuan-tuan. Jangan buat cara macam di Malaysia. Nak sembahyang Jumaat, ya, pukul berapa kita pergi? Sebelum pukul 8 tuan-tuan. Sebelum pukul 8 kita dah pergi. Pukul 9 tu dah ramai dah orang. Masya-Allah. Ada sahabat saya telefon. "Ustaz, kat mana?" "Saya dalam Masjidil Haram." "Tak apalah Ustaz." Saya kata, "Jangan lambat-lambat, nanti tak boleh masuk." Di hotel lain tuan-tuan, saya hotel lain. Di hotel lagi baiklah, depan-depan masjid tu. Sampai-sampai pukul tuan-tuan, tak dapat masuk. Sebab apa? Lagi setengah jam nak azan, baru dia keluar. Aku sembahyang kat depan lobi hotel, babe. Tengok tuan-tuan. Inilah dia. Ya. Kembali kepada apa yang saya ceritakan tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia mewakafkan diri dia itu, Bilal ini mewakafkan diri dia untuk masjid setiap hari tuan-tuan. Ya. 1 jam bersihkan masjid, uruskan masjid, 1 jam lagi dia baca Quran, sementara nak tunggu azan. Allahu Akbar. 52 tahun. Allah Ta'ala berikan dia kekuatan. Ya. Sihat. Kita masya-Allah tuan-tuan, umur baru 40 dah sakit dah lutut. Ya. Masuk 45, nak berdiri dah menggigil tuan-tuan. Masya-Allah, ini masih lagi. Kata orang tu ganteng lah tuan-tuan. Mantap lah. Walaupun dah berusia. Seterusnya tuan-tuan. Ya. Ini kerana ayat terbabit bukan mencela golongan manusia itu dari Bani Israel kerana mereka mengada-ngadakan hidup kependitaan. Ini kerana mereka mengada-adakan cara hidup kependitaan itu dengan tujuan untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Ya, macam kita lah tuan-tuan. Hari malam Jumaat kita baca surah Yasin. Memang tuan-tuan,
Memang dia punya dia punya sebati dalam kehidupan kita. Ada majlis baca surah Yasin. Ya, kenapa nak baca Yasin? Ya, suka, seronok. Kan Nabi tak buat, tak apa. Tak salah pun. Ya, baca surah Yasin salah ke tuan-tuan? Ya, tak salah. Yang salahnya berkaraoke salah tu. Jangan buat kerja. Sebab berlaku ni tuan-tuan, berlaku. Ya, sahabat saya tuan-tuan, dia pemandu van jenazah tuan-tuan di Jabatan Agama. Ya. Kebetulan tuan-tuan, dia kena uruskan bawa mayat daripada Johor ni ke utara Malaysia tuan-tuan. Ya. Sampai sana tuan-tuan, ialah sampai dah pagi. Nak jadi cerita tuan-tuan, selesai saja. Kebetulan dia memang nak tunggu di sana. Ya, kata penat sangat, tak apalah. Tanya dia, lepas selesai jenazah ni malamnya ada tahlil tak? Apa tahlil? Masya-Allah, apa tahlil dia tanya tuan-tuan. Ya, tak apalah. Malam tu kawan ni tuan-tuan nak tengok apa dia buat. Berkaraoke tuan-tuan, anak-anak beranak. Allahu akbar. Ni tuan-tuan, ni berlaku. Saya tak ceritalah nama tempat tuan-tuan, tapi inilah yang berlaku. Tak semua tuan-tuan, kebetulan dia kata Allahu akbar. Kesian si mati tu. Dapat waris yang mementingkan kehidupan semata-mata. Jadi budaya kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila ada kematian, apa yang kita buat biasanya? Baca Yasin, bertahlil, ya. Berikan sesuatu untuk si mati, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, kalaulah, ya, kalau dia dah berada dalam hati Allah, kau angkatlah azabnya. Ya. Kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW, ya, ketika berada di kubur, ya, apa yang Nabi buat selain daripada menguruskan jenazah tuan-tuan, Nabi bertahlil, Nabi bertahmid, Nabi berzikir di atas pusara. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Muaz bin Sa'ad, Nabi baca tuan-tuan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Setelah selesai, baru Nabi menjawab, ketika diletakkan jenazah itu di dalam kubur, aku dapati bumi sedang menghimpit. Tengok tuan-tuan, sedang menghimpit. Itu sahabat Nabi yang baik. Kita ni wallahu alam tuan-tuan. Saya ni pun belum tentu tuan-tuan. Tuan-tuan pun belum tentu. Ya. Nabi buat apa? Bertasbih, bertakbir di atas pusaranya. Nabi kata dengan asbab tu moga-moga Allah Taala perluaskan. Tak salah tuan-tuan. Jadi kita beramal tu tidak menyalahi. Tengoklah tuan-tuan, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat. Nabi buat. Sebab ulama-ulama ni tuan-tuan, di kalangan yang hebat-hebat ni buat kajian. Dia cek tuan-tuan. Bukan itu saja, malah kalau kita pergi ke kubur tuan-tuan, kita digalakkan apa? Berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digalakkan. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kerana bila kita berselawat ketika kita berada di kubur, ya, Allah Taala angkatkan azab orang itu. Ya. Saya tuan-tuan kalau lalu depan kubur, itulah salah satu yang saya buat, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan untuk kita saja tuan-tuan, malah orang yang ada dalam kubur itu. Ya, malah orang yang dalam kubur tu pun ada. Boleh dapat dia punya faedahnya tuan-tuan. Ya. Selain daripada Allah Taala ampunkan dosa kita, Nabi sebut sallu alayya fa inna salata alayya zakatul lakum. Nabi sebut, berselawatlah kalian, maka sesungguhnya selawat ke atas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan ampunkan dosa-dosa kamu. Bukan dosa kita, malah orang yang ke kubur tu pun Allah Taala angkat azabnya tuan-tuan. Cuma kita tak nampak tuan-tuan. Nampak? Tak nampak.
Ustaz ni cakap macam pernah masuk dalam kubur. Macam dah pernah mati dulu. Tidak. Ya, tapi inilah, tuan-tuan, rujuklah dalam mana-mana kitab, ya, contohlah kitab Sirah Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falambangi ada mengarangkan tentang Fadilatul Salawat. Ada, tuan-tuan. Dalam kitab yang kita bicara ni pun ada juga. Tapi lama lagi, tuan-tuan. Ini baru muka surat 14. Yang tu muka surat 400, tuan-tuan. Bila jumpa tak tahulah, wallahu a'lam. Perbahasannya panjang, tuan-tuan. Sebab tu ada. Jangan kita tak mempercayai. Ada segelintir masyarakat yang baru moden ni tak percaya dah. Nanti dah masuk kubur barulah dia tahu, menyesal aku. Jangan menyesal kemudian, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa yang kita bicarakan ini. Tetapi Al-Quran mencela mereka disebabkan mereka tidak menunaikan dengan sebenar-benarnya cara kependitaan yang mereka ada-adakan. Ini menunjukkan bid'ah yang baik disyariatkan, yakni diperakui oleh syarak seperti yang jelas ketara melalui ayat ini. Seterusnya, tuan-tuan, siapakah ulama lain yang membahagikan bid'ah kepada bid'ah dalalah dan bid'ah hasanah selain Imam Syafi'i? Ya, adakah Imam Syafi'i saja yang mengatakan ada bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah? Ramai, tuan-tuan, di kalangan ulama-ulama yang sependangan dengan Imam Asy-Syafi'i. Bilangan mereka ramai, antaranya pertama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama sebenarnya, tuan-tuan, Imam Syahabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami. Ini nama dia panjang, tuan-tuan. Yang keturunan ni semua disebut. Kita, tuan-tuan, 3 je. Tak lebih daripada 3, kadang 4. Tak percaya, tuan-tuan kiralah. Contohlah Cik Isyam bin apa? 4 dia, tuan-tuan. Macam saya lah, Samsudin bin Mahdi bin Abdul Hamid bin Taib bin Embuh. Tak tahu. Tak tahu, tuan-tuan, sebab masyarakat Melayu tak mengambil perkara tersebut. Tapi kalau orang Arab memang sampai 10-15 generasi, tuan-tuan, mereka tahu. Sebab mereka memang ditulis. Catat. Kita buat tak tahu, tuan-tuan. Itu dia. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tuan-tuan, salah seorang ulama fiqh yang hebat ni, tuan-tuan, yang dirahmati Allah, ya. Yang lahir pada tahun 909 Hijrah. Ya. Maknanya dah dekat-dekat dengan kita juga lah, tuan-tuan. Kita sekarang 1442 Hijrah. Ya. Yang dilahirkan di mana? Di Mahallah Abi Haytham di kawasan Gharbiyah di Mesir. Orang Mesir ni, tuan-tuan. Dia ni orang Mesir. Ya. Antara guru-gurunya, ya, iaitu Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Alamatus Syamsuddin As-Samhudi, ramai lagi. Dan beliau ni masuk Ustaz Azhar, tuan-tuan, ketika berusia 14 tahun. Hebat, cerdik, tuan-tuan. Salah satu kitab yang beliau karang tu namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin, ya, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab tersebut menyatakan hukum menunaikan solat di Masjidil Haram. Menunaikan solat fardu secara berjamaah di Masjidil Haram. Pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan kita mazhab Syafi'i menunaikan ibadah solat fardu di Masjidil Haram, berimamkan selain daripada mazhab Syafi'i, maka hukumnya tidak sah. Ini dia. Tegas, tuan-tuan. Sebab tu namanya Hajar. Hajar ni batu.
Tegas, dia kata tak sah. Tuan-tuan nanti dulu jangan pula tu, oh sudah aku buat haji itu tak sah sembahyang fardu rupanya. Nanti dulu tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, suatu masa saya buat ibadah haji, ada di kalangan jamaah, "Ji, jom pergi masjid." Tak apalah ustaz, pergilah. Kenapa Ji? Tak sah ustaz. Kalau kita tak ada maklumat tuan-tuan, kita kata apalah orang ni, tak sah sembahyang kat Masjidil Haram. Dia ambil hukum siapa tuan-tuan? Dia mengambil pandangan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita ada maklumat tuan-tuan, kita faham. Kalau tuan-tuan kata apalah dia datang jauh-jauh, belah-belah ribu keluar modal, tak nak pergi sembahyang di Masjidil Haram. Mereka kata apa? Tak sah, mengikut pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebab apa? Kenapa tuan-tuan? Sebab imamnya bukan mazhab Syafi'i. Tapi kita tuan-tuan menggunakan pandangan siapa? Ibnu Ramli. Sebab tu ada perbahasan tuan-tuan. Ibnu Ramli mengatakan kita menunaikan solat fardu di Masjidil Haram, hukumnya sah. Sah. Kenapa? Kerana ada masyaqqah. Masyaqqah ni apa? Payah. Takkanlah kita nak tunggu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, nak cari siapa imam di kalangan tuan-tuan ni, siapa mazhab Syafi'i. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu kita menggunakan pandangan Ibnu Ramli. Yang pakcik tadi tu, dia menggunakan pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia dapat satu kitab, baca kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bila kita banyak mengaji kitab, maka kita tahu hukum-hukumnya mengikut pandangan-pandangan ulama. Bukan saya katakan tadi tuan-tuan, kita sembahyang kat Masjidil Haram hukumnya tidak sah. Tidak. Kalau kita kata tidak sah, mengikut pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau sah, kita mengikut pandangan Ibnu Ramli. Jadi tuan-tuan yang dah buat ibadah haji, jangan bimbang. Jangan bimbang, sah solat tuan-tuan dan puan-puan. Kecuali tuan-tuan, tuan-tuan tinggal di Malaysia, tuan-tuan sembahyang di Masjid India. Contoh kat bandar tuan-tuan, tuan-tuan sembahyang di Masjid India, sembahyang fardu, imamnya mazhab Hanafi, tidak sah. Sama ada pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami ataupun pandangan Ibnu Ramli. Hati-hati tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam negara kita ni adalah mazhab Syafi'i. Kadang-kadang saya beritahu tuan-tuan, saya jumpa, "Ji, bayanglah masjid yang di kalangan kita ni Syafi'i, tak sah sembahyang tu. Nak juga ke sana tuan-tuan." Dia mazhab Syafi'i, imamnya mazhab Hanafi. Allahu Akbar. Ada dalam kitab tuan-tuan. Nak sana, sayang kita tuan-tuan beribadah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi tuan-tuan. Kalau tak tahu Ustaz, itu dulu punya cerita. Dah tahu, ambil. Kita tak boleh berijtihad tuan-tuan. Kita tak mampu. Sebab tu kita mengambil pandangan ulama yang hebat. Dari sudut amalannya pun tak sama tuan-tuan. Contoh, mazhab Hanafi, dia tak baca bismillah tuan-tuan. Kita mazhab Syafi'i wajib baca bismillah dalam suratul Fatihah. Kalau kita tak baca bismillah, maka tidak sah solat kita. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ini kadang-kadang ada segelintir tuan-tuan, tak apalah Ustaz, yang penting aku sembahyang. Apa pun aku nak ikut mazhab mana-mana pun boleh. Itu dia ijtihad sendiri tuan-tuan. Kita tak boleh tuan-tuan, tak mampu. Ya saya, ada je.
Itu yang saya cakap, Masjid India. Kerajaan membenarkan, kenapa tuan-tuan? Meraihkan kelompok mereka. Kerajaan benarkan, kenapa? Kerana meraihkan mereka. Mereka mazhab Hanafi. Kita dah tahu, sembahyanglah masjid yang ada Syafi'i. Kan rata-rata kalau di sana tuan-tuan ada Masjid Kota Raya, apa lagi tuan-tuan? Masjid dekat Masjid Abu Bakar, banyak masjid yang boleh kita tunaikan. Masjid itu untuk mazhab Hanafi. Kalau kita marah dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami, dia beristihad. Wallahu a'lam. Kita bagi laluan azan, lepas tu kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi tuan-tuan berkaitan tentang biodata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika beliau berusia 14 tahun tuan-tuan, beliau telah memasuki Universiti Al-Azhar. Kita pun masuk umur pun dah dekat 20 tahun tuan-tuan umur. Universiti yang tertua tuan-tuan. Masya-Allah. Muridnya sangat ramai. Masa zaman saya mengaji tuan-tuan, masya-Allah ramai. Sekali kuliah tuan-tuan 2,000 3,000 orang. Siapa yang lambat memang tak dapat masuklah dekat dewan tuan-tuan. Duduk luar. Dalam dewan tu boleh sekitar dalam 1,000, baki duduk luar tuan-tuan. Masya-Allah. Yang hebat ni guru-guru kami ni tuan-tuan. Guru-guru kami, pensyarah kami ni, hebatnya dah tak tengok kitab dah tuan-tuan. Tak tengok kitab, disebut tuan-tuan, setiap perkataan itu tak jatuh tuan-tuan, tak tertinggal. Okey, buka muka surat 13, dibaca satu-satu. Tak buka tuan-tuan. Kita kata, elah ustaz, dia bahasa Arab, sebab tu diingat. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan bagilah teks Melayu, suruh kita buat. Tak boleh. Kita akan pasti tertinggal kalimah setiap perkataan itu di dalam muka surat yang kita baca tu. Tapi Arab tuan-tuan, Masya Allah, memang ingatan dia sangat kuat. Itu beza tuan-tuan. Saya pernah test tuan-tuan, sahabat saya Arab, saya test bab Quran tuan-tuan. Berapa lama dia boleh ingat satu muka surat tu? Buka ya tuan-tuan, saya buka 2 minit tuan-tuan. Tutup, baca. Kita 15 minit tuan-tuan. Itu kira cerdik sikit lah tu. Masya Allah. Memang kita punya IQ kita tak sama macam mereka. Sebab tu ada sahabat saya kata, dia kata apa? Ustaz, sebab bahasa dia. Tak apa, bukalah bahasa Melayu. Saya nak tengok kebenarannya. Buka, bagi masa 15 minit pun tak ingat tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Tak sama. Allah Ta'ala anugerahkan kepada bangsa mereka ini. Seterusnya tuan-tuan, diberi kepercayaan mengajar dan memberi fatwa oleh guru-gurunya ketika umurnya belum sampai 20-an. Masya Allah. Tengok, hebat. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami. Sebab tu digelar sebagai Umdatul Mutaakhirin, penghulu
segala ulama-ulama kemudian itu tuan. Ya. Seterusnya Qadi Abu Bakar Ibn Arabi, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Hizam Al-Zahiri, Ibn Al-Athir Al-Jazari, Imam Abu Nuaim, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Imam An-Nawawi, Ibn Al-Amir Al-Shan'ani, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Ubi, pensyarah kitab Sahih Muslim, Imam As-Suyuti, Ibn Rajab Al-Hambali, Ibn Taymiyah, dan banyak lagi tuan-tuan. Ulama-ulama yang mengatakan bahawa bid'ah itu ada baik dan tidak baik. Ya. Para ulama telah bersepakat tentang pembahagian bid'ah kepada yang terpuji dan tercela. Sayyidina Umar Al-Khattab adalah orang pertama yang mengatakan demikian. Para ulama juga sepakat mengatakan hadis di bawah ini perlu dikhususkan. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Hanya Imam Asy-Syatibi saja yang tidak bersama dalam kesepakatan ini. Beliau menolak pembahagian bid'ah itu seperti ini dan mendakwa bid'ah semuanya tercela. Walau bagaimanapun Imam Asy-Syatibi mengakui adalah di antara bid'ah tersebut yang dituntut sama ada dalam bentuk wajib atau sunat. Cuma beliau tidak menamakannya bid'ah, tetapi memasukkannya dalam kategori maslahatul mursalah, kepentingan umum. Dengan demikian, perbezaan pendapat beliau hanyalah dari segi menamakan sahaja. Dengan kata lain, menurut beliau bid'ah yang dituntut tidak boleh dinamakan bid'ah, tetapi dinamakan maslahat kepentingan umum. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan tentang bid'ah ini pada siri akan datang insya-Allah. Jadi moga-moga kita ada sedikit maklumat berkaitan tentang amalan-amalan bid'ah yang baik. Jadi kita tidak ada halangan tuan-tuan untuk beramal dengannya. Ya, jadi kita wakuf dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.